Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan menyambungkan lagi sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 2 bagi bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Baik, sebelum tu apa khabar? Jadi cikgu harap anda sentiasa di dalam keadaan yang sihat dan baik untuk meneruskan lagi PDPR kita. Okey, sebelum tu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan menghuraikan kegiatan ekonomi bagi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Pada kelas yang lalu kita dah tengok mengenai sistem pemerintahan. Hari ini kita tengok mengenai kegiatan ekonomi. Kerana bab 2 ni dia ada dua je. Satu pemerintahan, satu lagi kegiatan ekonomi. Okey, baik, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh buka pada muka surat 28. Okey. Baik, di hadapan kamu ini ada gambar. Kat sini ada gambar. Kalau kamu tengok gambar ni, ada gambar macam satu suasana lah, suasana macam dekat pasar macam tu. Kalau sekarang kita panggil pasar pasar. Okey, kalau tengok kat sini ada macam aktiviti jual beli kan. Ada berlaku aktiviti jual beli. Lepas tu kita tengok lagi ada orang yang pelbagai ada Pak Arab, ada orang Cina, ada orang tempatan dan sebagainya. Lepas tu kalau tengok kat sini ada macam muara, mungkin muara sungai ke. Jadi lepas tu kamu tengok pula kalau dari segi barang-barang yang didagangkan, kalau tengok ni ada macam tembika, hasil-hasil hasil-hasil pertanian dan sebagainya lah. Ada binatang lagi, apa lagi kat sini kan. Okey, kalau kita tengok kat sini kita boleh dapat gambaran tentang apa yang kita nak belajar hari ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berlaku suatu masa dahulu dalam Kerajaan Alam Melayu. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, baik, untuk kegiatan ekonomi ni dia ada 4 kita akan tengok ada 4. Hari ini kita akan tengok ada 4. Yang pertama dia berkaitan dengan pertanian, yang kedua berkaitan dengan perdagangan, dan yang ketiga hasil hutan dan laut, dan yang keempat adalah perlombongan dan pembuatan. Okey. Baik, yang pertama pertanian. Okey. Untuk makluman kamu Alam Melayu ni, ni tengok pada muka surat 28 kalau tak jelas dengan slide cikgu. Okey. Secara pengenalan dia lah, Alam Melayu ni mempunyai tanah yang sangat subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian. Okey, pada peringkat awal dulu pertanian ni yang dijalankan oleh masyarakat Alam Melayu ni adalah untuk sara diri, maksudnya untuk kegunaan diri sendiri. Tapi bila ada lebihan ni dipasarkan ataupun dijual ataupun dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk pada masa itu, penduduk tempatan yang tak terlibat dengan aktiviti pertanian. Jadi pada masa itu juga sebahagian besar kawasan dalam Alam Melayu ni ditanam dengan padi. Okey, ini kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik. Ada beberapa kerajaan yang menjalankan kegiatan pertanian dengan penanaman padi. Okey, kita tengok yang pertama. Ini sama dalam buku teks kamu muka surat 28. Okey, yang pertama kita tengok kerajaan Angkor dan Funan. Okey, sebab apa kerajaan Angkor dan Funan ni dia terlibat dalam kegiatan pertanian yang berasaskan tanaman padi? Yang pertama adalah kerana dia terletak di lembah sungai Mekong, dua-dua kerajaan ni. Jadi apabila hujan membekalkan air, hujan membekalkan air, membekalkan air ke tasik yang besar, air sungai lagi. Jadi sangat membantu untuk mengairi tanaman pada masa itu. Okey, untuk makluman kamu juga, pemerintah Angkor, kerajaan Angkor pada masa itu, mereka membina bare. Bare ni untuk menyimpan air bagi mengairi tanaman. Okey, punyalah maju masa tu penanaman padi di Angkor ni membolehkan mereka ni sampai menuai hasil
hingga 3 hingga 4 kali setahun. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, kalau dicampur pula, ada ketua air yang akan ada di setiap kampung untuk menyelenggara terusan dan juga daik. Apa guna terusan dan juga daik ni? Guna dia adalah untuk mengairi tanaman. Okey, yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Okey, Kerajaan Majapahit ni pula dia di Indonesia. Jadi di Pulau Jawa mempunyai tanah yang sangat subur untuk kegiatan pertanian. Okey, Sungai Begawan Solo dan juga Sungai Berantas membekalkan air untuk penanaman padi sawah. Kalau di Kerajaan Majapahit ni dia padi sawah. Okey, pemerintah Majapahit dia membina sistem pengairan untuk tingkatkan pengeluaran padi sawah. Ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kalau Kerajaan Sriwijaya pula, Kerajaan Sriwijaya ni dia turut menanam padi sawah di kawasan pendalaman, terutama di tanah tinggi, kawasan tanah tinggi, Pas Semah dan juga Hulu Musi. Kalau kamu tengok buku teks kamu, ada satu gambar di tepi tu, dia menunjukkan padi ditanam di kawasan tanah tinggi ataupun bukit yang kurang untuk mendapatkan bekalan air dengan dibuat teres atau relung. Ni kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, selain daripada tanaman padi, ada juga tanaman hasil pertanian dalam bentuk rempah ratus. Okey, contohnya kalau kamu tengok dalam gambar ni, ada buah pala, bunga cengkeh, ada lada hitam. Okey, bunga cengkeh ni ditanam di Kepulauan Maluku. Buah pala ni pula ditanam di Pulau Banda, manakala lada hitam ni ditanam di Sumatera dan juga Jawa. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, selain itu juga ada juga kegiatan pertanian lain. Contohnya tanam pisang, tanam tebu, tanam bijan, kekacang, kelapa, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi selain itu juga masyarakat alam Melayu pada masa tu juga terlibat juga dengan kegiatan macam tangkap ikan di sawah, di paya, dan juga di sungai. Malah ada juga yang berusaha untuk mendapatkan kulit kura-kura. Okey, itu kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Sebab benda-benda ni adalah benda-benda yang didagangkan. Okey, tadi kita dah tengok pertanian. Sekarang kita akan tengok yang kedua, iaitu perdagangan. Okey, perdagangan ni, kalau cerita pasal perdagangan, urusan perdagangan ni, dia memang antara salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting lah di alam Melayu, dan juga menjadi tarikan kepada orang luar untuk datang masuk ke alam Melayu. Okey, ni kamu boleh tengok pada muka surat 30. Okey, lagi satu, kedudukan alam Melayu ni dia berada di laluan perdagangan timur dan barat. Mana kata dia duduk di tengah-tengah laluan pedagang dari timur dan juga pedagang dari barat. Okey, lepas tu juga masa tu wujudnya beberapa pelabuhan dan juga pelbagai kemudahan. Contohnya macam ada bekalan air, ada tempat tinggal, ada tempat simpan barang, ada kawasan berjual beli. Jadi benda ni merancakkan lagi kegiatan perdagangan pada masa itu. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu. Okey, ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 30. Jadi sini ada kerajaan-kerajaan, ada nama pelabuhan dia, dan juga ada nama benda yang didagangkan. Ni kamu boleh baca lah, tak perlulah cikgu nak uraikan satu-satu. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, seterusnya perdagangan luar. Okey, kemudahan yang ada, lagi apa lagi tadi, kedudukannya strategik, jadi menarik perhatian pedagang luar untuk datang berdagang di alam Melayu. Dan ni kamu boleh tengok pada muka surat 31.
Okey, jadi pedagang luar ni yang datang ke Alam Melayu ni pedagang daripada mana? Ada pedagang dari China, ada dari India, ada dari Arab dan ada dari Parsi. Jadi mereka ni datang, bukan datang saja, mereka membawa pelbagai barang juga untuk dijual dan juga ditukarkan dengan barang-barang yang ada dalam kerajaan Alam Melayu. Ni kamu boleh tengok ni kat sebelah ni. Contohnya kat sini ada rempah ratus. Rempah ratus merupakan barang dagangan utama dari Alam Melayu. Ada dama, ada madu, ada mangkuk zaman dinasti Tang, ada manik. Okey, kita tengok pedagang Cina dia bawa apa? Pedagang Cina ni dia datang, dia bawa sutera, tembikar, pinggan, mangkuk, payung, gula, gendang. Dia akan dapatkan barangan, terutama barang yang bernilai dari Alam Melayu. Jadi dia akan jual barang dia ataupun dia akan tukar. Okey, kalau pedagang India pula, dia datang bawa kapas, bawa tembikar, bawa pelbagai batu-batu yang berharga, akik, carnelian. Jadi benda ni mereka akan jual ke penduduk tempatan. Jadi di kedatangan dekat Alam Melayu membawa kepada pertemuan juga dengan pedagang-pedagang dari luar. Jadi mereka, contohnya mereka pedagang India ni dia akan mendapatkan kain sutera dari pedagang Cina yang datang bawa tadi ke Alam Melayu. Lepas tu juga mungkin akan ada pertukaran barang dan sebagainya, seperti rempah, garu dan juga kapur barus yang berlaku pada masa itu. Okey, kita tengok pedagang Arab dan Parsi pula. Okey, pedagang Arab dan Parsi ni dia datang bawa contohnya dia bawa macam tembikar, bawa minyak wangi, bawa barangan kaca, manik dan juga pelbagai benda-benda lain untuk didagangkan di Alam Melayu. Jadi dia datang Alam Melayu, di Alam Melayu pula mereka membeli pula rempah dan juga kayu-kayu wangi untuk dagangkan semula ke tanah Arab dan juga Rom. Begitulah urusan perdagangan tersebut. Jadi aktiviti perdagangan di Alam Melayu ni membantukan lagi lah untuk bangunkan lagi pelabuhan dan juga majukan lagi pembuatan kapal. Jadi masyarakat Alam Melayu pada masa itu ramai yang boleh buat kapal, pandai mengenai ilmu pelajaran, dan ada yang dah belayar sampai ke Afrika. Jadi kita kena contohilah apa yang mereka pada masa dulu boleh buat sesuai dengan peredaran zaman kita pada sekarang, pada masa sekarang untuk kemajuan kita dan juga negara kita. Okey, seterusnya hasil hutan dan juga hasil laut. Okey, kerajaan Alam Melayu ni dia memang kaya, memang kaya dengan hasil hutan dan juga laut. Okey, kamu boleh tengok pada muka surat 32. Okey, dia sama je juga dengan kegiatan pertanian tadi. Pada peringkat awal, masyarakat Alam Melayu ni jalankan aktiviti kutip hasil hutan, kutip hasil laut untuk guna sendiri. Jadi bila ada lebihan, ianya didagangkan dalam kalangan masyarakat setempat. Maka kawasan pertempatan itu seterusnya berkembang menjadi kawasan perdagangan. Maksudnya bila dia dah kembang jadi perdagangan, maka mungkin jadi pelabuhan dan sebagainya. Okey, ini kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 32. Ni adalah contoh hasil hutan dan juga hasil laut. Kalau hasil hutan ada apa? Ada kayu gaharu. Kayu gaharu ni guna untuk apa? Untuk sebagai bahan pewangi. Okey, kat sini ada sarang burung layang digunakan untuk kesihatan dan juga perubatan. Ada rotan, ada kapur barus. Ini untuk hasil hutan. Okey, hasil laut, ada gamat, ada rumpah laut, ada mutiara. Ini semua ni mudah didapati di perairan Alam Melayu, terutamanya di Selat Melaka dan juga Laut Sulu. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, seterusnya pelobongan dan juga pembuatan. Okey, Alam Melayu ni juga kaya dengan pelbagai hasil bumi. Contohnya kalau kamu tengok kat sini, masa zaman itu dah berlakunya kegiatan perlombongan
mereka dah, masyarakat alam Melayu pada masa itu sudah melakukan kegiatan melombong emas, perak dan juga biji besi. Jadi pada peringkat awal mereka ni melombong secara kecilan dengan cara mendulang pakai benda yang macam kuali tu di mungkin di tepi sungai ke di tempat-tempat yang sesuai lah. Jadi dari segi pembuatan pula, pada masa itu mereka dah ada menghasilkan barang-barang harian, barang-barang perhiasan. Selain daripada itu, ada juga menghasilkan cuka kelapa, garam dan juga tembika. Jadi ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, sila tengok muka surat 33 buku teks kamu. Dekat sini ada contoh-contoh hasil daripada pelombongan dan juga hasil daripada kegiatan pembuatan. Cikgu bagi contoh lah satu, di Champa contohnya. Emas dilombong di kawasan pergunungan Hui. Ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ni kamu boleh baca lah, tak perlulah cikgu huraikan satu-satu. Kamu boleh tengok apa dia yang hasil pelombongan, apa dia hasil dari kegiatan pembuatan. Okey, secara keseluruhannya daripada pembelajaran kita untuk 2 kelas bagi bab 2 ini, kita dah belajar mengenai sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Yang pertama, kita dah tengok sistem pemerintahan, ada beraja dan juga ada menceritakan mengenai pemerintahan, corak pemerintahan pusat dan juga wilayah. Okey, untuk kegiatan ekonomi yang kita dah tengok hari ni, kita dah tengok mengenai pertanian, kita dah tengok mengenai perdagangan, kita dah tengok mengenai hasil laut dan juga hasil hutan. Dan yang terakhir tadi kita dah tengok perlombongan dan juga pembuatan. Jadi secara keseluruhannya, kekayaan sumber di alam Melayu ni menyebabkan wujudnya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan kerana memajukan alam Melayu pada masa itu. Jadi kepada pelajar cikgu, sila siapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jika kamu minat, faham dengan video cikgu, jangan lupa like dan subscribe dan juga share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang untuk bab 3. Sekian, terima kasih. Bye bye.